Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama saya Ustazah Siti Ahjar binti Dolah dalam Pendidikan Islam tahun 4 bidang ibadah. Apa khabar anak-anak? Ustazah harap semuanya sihat. Kita mulakan pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Alhamdulillah, sebelum ini kita telah pelajari tentang lafaz azan dan iqamah. Gambar yang kamu lihat ini adalah kalimah hayya 'alas salah yang bermaksud marilah menunaikan solat. Lihat betapa indahnya Islam. Begitu beradab dalam mengajak manusia melakukan ibadat. Inilah yang dipanggil beradab. Jadi, pada hari ini kita akan sambung tajuk menyahut seruan ilahi serta mempelajari adab-adab sebelum, semasa dan selepas azan dan iqamah. Standard kandungan 4.2 merumus konsep azan dan iqamah serta mengamalkannya dan menghayatinya secara beradab dan istiqamah. Standard pembelajaran 4.2.4 dan 4.2.5. Objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat pertama, memperincikan adab sebelum, semasa dan selepas azan dan iqamah dengan betul. Dua, menghormati azan dan iqamah serta bersegera menunaikan solat berjamaah secara beradab dan istiqamah dengan betul. Kriteria kejayaan. Murid dapat, pertama, menyebut 2 daripada 3 adab sebelum azan dan iqamah dengan betul. 2. Menyebut 2 daripada 4 adab semasa azan dan iqamah dengan betul. 3. Menyebut 1 daripada 2 adab selepas azan dan iqamah dengan betul. 4. Menyebut 2 daripada 3 adab sebelum dan selepas orang yang mendengar azan dan iqamah dengan betul. Baiklah anak-anak, orang yang melaungkan azan dikenali sebagai muazzin atau bilal. Mari kita lihat apakah adab-adab sebelum muazzin melaungkan azan dan iqamat. Pertama, hendaklah menghadap ke arah kiblat. 2. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Dan yang ketiga, berada dalam keadaan berdiri. Seterusnya kita lihat pula adab-adab semasa azan dan iqamah. Pertama, memalingkan muka ke arah kanan pada lafaz hayya 'alas salah. Kedua, menyebut kalimah azan dengan tenang. Ketiga, at-tathwib iaitu menyebut as-salatu khairum minan naum sebanyak 2 kali semasa azan subuh. Dan yang keempat, at-tarji' iaitu menyebut kalimah asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah secara perlahan sebelum melaungkannya. Seterusnya kita lihat adab selepas azan dan iqamah. Pertama, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, berdoa. Anak-anak, tadi kita telah pelajari adab yang perlu diamalkan oleh muazzin. Orang yang mendengar azan pun ada adab-adabnya. Antaranya ialah diam dan menjawab lafaz azan dan iqamah. 2. Menjawab lafaz qad qamatis salatu qad qamatis salah dengan aqamahallahu wa adamaha ketika iqamah.
Dan yang ketiga, berdoa. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sekarang kita akan melihat kepentingan azan dan iqamah. Kepentingan azan dan iqamah ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu kepada masyarakat dan agama. Kita lihat dahulu kepentingan azan kepada masyarakat. Pertama, berdisiplin dan sentiasa menepati masa. Kedua, bersatu padu dan saling memahami. Dan yang ketiga, masyarakat sentiasa mengingati Allah. Manakala dari sudut agama pula, memaklumkan kepada muslimin tentang masuk waktu solat. Yang kedua, seruan untuk muslimin bersegera solat berjamaah di masjid atau di surau. Dan yang ketiga, mendapat pahala bagi muazzin dan orang yang menjawab azan. Bagi menguji kefahaman anak-anak tentang pelajaran yang kita pelajari pada hari ini, kamu boleh klik link yang diberikan. Mari kita menjawab latihan yang kedua. Kamu boleh cetak atau salin di dalam buku latihan pendidikan Islam. Rumusan daripada pembelajaran hari ini ialah bersegera dalam menunaikan solat apabila mendengar laungan azan. Yang kedua, berusaha mengamalkan adab sebelum, semasa dan selepas azan dan iqamah. Selesailah sudah pembelajaran kita dalam tajuk menyahut seruan ilahi. Selamat belajar.